Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Alhamdulillah yang dikasihi Tuan Imam, ahli jawatan besar masjid, muslimin dan muslimah, para jemaah yang dikasihi dirahmati lagi sayang Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah SWT di pagi yang mulia yang penuh keberkatan ini. Kita ditempatkan oleh Allah SWT dengan taufik, kasih sayang, ihsan kepada Allah SWT. Alhamdulillah kita dapat tunaikan fardu subuh berjemaah dan dapat kita melangsungkan lagi dalam pelajaran tafsir. Jadi insya-Allah kita lihat surah Ali Imran ayat yang ke-94. Ayat 94. Baik, sebagai renungan kita ayat yang lepas, maka Allah Taala membantah terhadap ahli kitab yang mereka keliru terhadap apa yang dipegang oleh Nabi Yaqub alaihi salam itu. Kerana Nabi Yaqub alaihi salam, kalau kita lihat pada yang lepas, dia mengharamkan ke atas dirinya, bukan daripada Allah Taala, mengharamkan makan daging unta dan juga susu unta, sedangkan itu yang paling dia suka sekali. Sebab ataupun macam kita istilah kita nak lawan nafsu. Nak lawan nafsu tadi. Dan itu adalah sebelum diturunkan kitab Taurat. Sebelum diturunkan kitab Taurat. Jadi apabila turunnya kitab Taurat ini, tak bolehlah pegang dengan apa yang diharamkan oleh Nabi Yaqub alaihissalam. Itu atas diri dia sendiri. Bukan daripada syariat yang diturunkan oleh Allah SWT. Tapi dia tak nak bersenang-senang dengan kemewahan hidupnya tadi. Baik, jadi kita lihat ayat yang seterusnya. Ini masih lagi bantahan terhadap ahli kafir tadi. Ahli kitab dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Jadi Allah tujukan kepada mereka فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ, maka barang siapa mengadakan pendustaan terhadap Allah sesudah itu, yakni sesudah diturunkan kitab Taurat, faulaika mudzalimun, maka merekalah orang-orang zalim. Baik. Jadi dalam makna ayat ni Allah jelaskan siapa sahaja di kalangan ahli kitab itu, mereka yang berbuat dusta terhadap Allah SWT. Di antaranya yang menyatakan bahawa Allah Taala telah mensyariatkan hari Sabtu sebagai raya mereka, atau mereka buat sendirilah, dan mengatakan Allah Taala mengharuskan mereka untuk tetap berpegang teguh pada Taurat selamanya. Tu makna tak sampai bila-bila pun kena pegang kitab Taurat. Dan mereka pula menyatakan bahawa Allah tidak mengutus seorang nabi yang lain untuk mengajak mereka ke jalan Allah SWT. Iaitu maksudkan semua ditujukan kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada.
sedangkan telah dikuatkan dengan bukti dan juga hujah dalam kitab mereka sendiri, iaitu dalam kitab Taurat. Padahal Allah telah jelaskan, iaitu nasakh, penghapusan ayat ataupun hukum yang terdapat pada kitab-kitab yang terdahulu. Dan Allah telah buktikan apa yang Allah tersebutkan itu, itu telah ada dalam kitab mereka. Jadi dengan kata lain, sepatutnya orang Yahudi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah mereka nak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebabnya telah ada dalam kitab mereka. Ingat, Allah Taala tak janji pun dengan mereka yang mereka akan terus berpegang dengan kitab Taurat. Tidak, sebab Allah ceritakan akan ada nabi yang terakhir. Itu kitab Taurat, kemudian dah kita lepas Taurat, kemudian datang pula kitab Injil. Jadi bila kita Injil tu nak memansuhkan dah kitab Taurat tadi. Itu yang Nabi Isa alaihissalam, Allah cerita surah Saf dah. Kata Nabi Isa dia cerita pada dia, ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Akan datang selepasnya, selepas Nabi Isa alaihissalam akan datang seorang nabi yang dalam Al-Quran Allah sebut Ahmad. Itu nama timbangan. Di alam langit dulu nama Ahmad. Kemudian datuknya Abdul Muttalib yang ditetapkan sebagai nama Muhammad. Tak jauh dengan ataupun segi Ahmad dengan Muhammad itu. Maknanya pun tak lagi di situ. Baik. Jadi apa? Sebab tu Allah Taala jelaskan kalau kita lihat dalam surah dalam surah Baqarah ni Allah jelaskan kepada mereka, wala takunu awwal kafirin bih. Jangan kamu menjadi orang yang pertama sekali kufur kepadanya. Tapi itulah jadinya. Ini menunjukkan ainat kedegilan. Kedegilan Bani Israel. Sebenarnya sebab tu Allah jelaskan mereka itu sebenarnya mereka-rekakan pendustaan kata Allah Taala tentang agama, tentang kitab. Semuanya itulah satu pendustaan. Lihat sampai sekarang betapa mereka ni mendustakan agama hak sebenar yang sepatutnya mereka beriman dengan apa yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Allah Taala klasifikasikan mereka ini, faulaika humudz zalimun. Maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Zalim dah tahu kebenaran tapi masih menolak lagi. Allahu Akbar kita ni biasanya kita ingat zalim buat tahu orang lain. Buat tahu orang lain itu saya peringatkan selalu. Zalim ini boleh berlaku pada diri sendiri. Antaranya seperti mana Allah jelaskan kepada ahli kitab tadi, orang Yahudi, mereka tahu kebenaran, mereka tolak. Tu Itulah juga Allah Ta'ala telah perintahkan kita dengan amal ibadat sebagainya. Kalau tak laksanakan, makna zalim atas diri sendiri. Sebabnya Allah jelaskan, siapa buat akan diberi pahala, yang meninggalkan akan diazab. Pastilah kena azab. Zalim tak? Ya, zalim atas diri sendiri. Itu pertama. Baik. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya beritahu kepada mereka, sebab mereka ni mereka mendakwa berpegang dengan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi amalan mereka lain yang bukan dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini ayat seterusnya Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Jadi Allah perintah Nabi SAW beritahu kepada mereka, Qul, kata Muhammad, beritahu kepada ahli kitab, beritahu kepada orang musyrik Mekah, sadaqallah, benarlah apa yang difirmankan oleh Allah SWT. Tu. Yakni, wahai Muhammad, beritahulah kepada umatmu. Orang Yahudi pun zaman Rasulullah jadi umat juga. Maka benarlah Allah atas apa yang diberitahunya dan apa yang disyariatkannya dalam Al-Quran. Tu. Jadi sepatutnya ahli kitab berkata, tinggallah kita yang dahulu. Bukan kata kita mereka salah, tetapi telah dimansuhkan dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu
ahli kitab tu kalau mereka tak terima yang Nabi Isa AS pun, kalau mereka tetap berpegang dengan ajaran hak sebenar, dan kemudian kalau mereka ikut Nabi SAW, ya mereka juga orang beriman. Nah, mereka juga orang yang beriman. Sebab kalau kita lihat apa yang boleh Nabi Isa itu adalah kesinambungan daripada kitab Taurat. Nah, penerusan dah. Sebab tu Nabi Isa AS, walaupun diturunkan kitab Injil kepadanya, tapi dia membaca juga kitab Taurat. Maknanya isi kandungan kitab Taurat itu ada yang diamalkan dalam syariat Nabi Isa AS. Lagipun kalau kita lihat sebenarnya mereka daripada kelompok yang sama saja, tapi akhirnya berpecah. Yang guru zaman Nabi Isa ni tak nak terima hak yang telah ikut Nabi Musa AS dahulu. Ini kalau kita lihat samalah seperti mana orang-orang Madinah, orang Arab Madinah, iaitu puak Aus dan Khazraj. Bukan kelompok lain, daripada adik-adik yang sama je, daripada keturunan hak sama dia, tapi bergaduh sama mereka. Allahu Akbar. Baik, qul sadaqallah, katakanlah benarlah apa yang difirmankan oleh Allah SWT. Oleh sebab itu, fattabi'u millata Ibrahim hanifa, maka ikutlah agama Nabi Ibrahim yang lurus. Agama Nabi Ibrahim yang lurus, maknanya iaitu apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu taala melalui Al-Quran, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebenarnya apa diamalkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab Al-Quran adalah kitab yang hak, keterangannya adalah tidak diragukan di dalamnya. Dan ada Nabi SAW yang buat Al-Quran itu adalah buat syariat yang lebih sempurna daripada Nabi-Nabi yang terdahulu. Jadi dengan syariat yang lebih terang, lebih jelas, lebih lengkap. Sebab tu Allah Ta'ala jelaskan dalam surah An'am, ayat yang ke-161, ba'adzubillahi syaitanir rajim, qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qayyima millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Hampir sama dengan ayat yang sekarang. Katakanlah Muhammad, beritahu mereka juga tak? Ini surah lain sesungguhnya aku telah diberi petunjuk oleh Tuhanku. Diberi petunjuk itu wahyu kepada jalan yang lurus, iaitu agama yang benar, agama Nabi Ibrahim yang lurus. Dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik, orang yang membentukkan Allah SWT. Baik, sedangkan puak Yahudi, mereka telah mensyirikkan Allah SWT. Antaranya mereka menganggap Uzair itu adalah anak Allah SWT. Itu kesilapan yang besar. Dan samanya surah An-Nahl ayat 123, Allah berfirman, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Beberapa surah ni nak cerita dah, agama yang dibuat oleh Nabi SAW ini adalah agama penerusan daripada Nabi Ibrahim AS. So Allah jelaskan dalam surah An-Nahl, kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ikutlah agama Nabi Ibrahim. Allah kata ikutlah agama Nabi Ibrahim, seorang yang hanif, jalan lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Tak ada menyekutukan Allah SWT. Tu. Jadi hak sini nak tolak puak-puak ahli kitab dan juga penduduk Mekah. Sebab penduduk Mekah juga mereka mengatakan mereka ini beragama Nabi Ibrahim, tapi mereka syirik, menyekutukan Allah Ta'ala. Mereka menyembah berhala dan berbagai-bagai lagi ma'bud selain pada Allah Subhanahu Ta'ala. Dalam ayat kitab ni Allah sebut pada akhirnya, Allah sebut wa ma kana minal musyrikin. Sama dengan ayat yang dahulu dah. Kalau kita lihat dalam surah apa? Dalam surah yang lain, dalam surah An'am, surah An-Nahl, sama pada akhir ayat Allah sebut wa ma kana minal musyrikin. Dia bukanlah termasuk orang yang menyekutukan Allah Ta'ala. Itu dia kata agama Nabi Ibrahim ni kan agama yang hanif, agama yang lurus. Dan agama inilah sebenarnya juga dibuat oleh Nabi SAW. Baik, kita kena faham sudut akidah semua sama. Walaupun bentuk syariat tu ada sedikit-sedikit yang berubah antara satu zaman sesuai dengan zaman tersebut. Kalau kita lihat, subhanallah, umat Nabi SAW ni umat yang terbaik, umat yang special.
Nah, kita bayangkan, kita ni walaupun buat jahat, buat dosa sebagainya, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Nah, ya, dengan bertaubat. Zaman dulu tak ada taubat, melainkan zaman Nabi Musa dengan bunuh diri. Lebih berat dah. Nah, Allah Ta'ala mensuhkan. Ini tanda kasih sayang Allah Ta'ala kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah buat mudah ya. Tapi kalau tak nak taubat juga, nak buat macam mana dah? Itu manusia memang zalim diri sendirilah. Nah, tu. Baik. Itu yang Allah jelaskan pertama. Allah Ta'ala jelaskan iaitu orang-orang Yahudi dan juga orang musyrikin Mekah, mereka sebenarnya adalah menyimpang di pelajaran yang benar. Sebab Allah sebut, ya, millata Ibrahim hanifa. Agama dibuat oleh Nabi Ibrahim itu agama yang lurus, agama yang tidak menyimpang daripada kebenaran. Dan demikianlah juga agama ini yang Allah perintahkan supaya diikuti oleh Nabi SAW, iaitu agama yang turunkan oleh Allah SWT. Dan sifat semua tu wa ma kana minal musyrikin. Tak boleh menjadi orang syirik pada Allah Ta'ala. Baik, ahlu kitab telah syirik pada Allah Ta'ala, kemudian orang musyrikin Mekah lagilah. Sebab mereka ni menyembah berhala. Orang Yahudi dia tak sembah berhala, dia tak ada berhala. Tetapi mereka menyimpang daripada sebuah akidah yang tersasar daripada kebenaran tadi. Baik tak? Baik, jadi kemudian Allah jelaskan apa yang pernah dibuat oleh Nabi Ibrahim. Itu sepatutnya yang dilakukan oleh Yahudi, tapi mereka tak buat. Ini kebanyakan Allah Ta'ala mengherdik orang Yahudi berbanding para musyrikin Mekah tadi. Jadi ayat seterusnya kita lihat tu. Ayat seterusnya iaitu Allah Ta'ala menjelaskan iaitu di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu ada Kaabah, dan Kaabah itu merupakan rumah ibadat yang pertama sekali dalam dunia ini yang dibangunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tu tengok ayat seterusnya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil-alamin. Ini yang Allah jelaskan. Baik. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah maksud rumah ibadat, bukan rumah untuk tinggal. Rumah ibadat yang mula-mula dibangunkan untuk ibadat manusia, iaitu Baitullah. Di mana Baitullah? Allah sebut tu bi Bakkah. Iaitu yang berada di Bakkah. Itu nama lama Mekah, Bakkah. Mekah. Tu Allah buat Mekah tu. Tu. Sebabnya orang Yahudi, mereka ni yang sebabnya Allah Ta'ala walaupun kata apa, Kaabah itu merupakan yang pertama sekali, tetapi itu zaman Nabi Ibrahim salam. Tapi kebanyakan anbiya yang turun selepas itu ataupun yang diutuskan selepas itu, kebanyakan di Palestin. Yang kita lihat tu di Masjidil Aqsa. Sebab tu orang Yahudi mereka Kaabah ataupun kiblat yang pertama bukan Kaabah, kiblat yang pertama itu jadi seolah di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis itu. Jadi orang Yahudi berpegang tak boleh pergi hak lain. Tu. Dan lebih-lebih lagi lah apabila berlakunya perpindahan kiblat. Masa Nabi SAW berada di kota Mekah, Nabi solat dan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Tetapi di depan Nabi itu Kaabah. Tidak punya masalah, macam dua sekali. Dan bila Nabi SAW berpindah ke kota Madinah, tu dalam setahun setengah. Itu baru kata dalam 16 bulan. Dalam 16 bulan Nabi berada di kota Madinah, maka Allah perintahkan menghadap ke arah Kaabah sekarang. Itu orang Yahudi tak boleh terima. Orang Yahudi tak boleh terima. Inilah yang Allah jelaskan juga. Baik. Kalau yang buat kiblat tu ada dalam surah sayaqululah. Tu. Baik, jadi Allah jelaskan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Tahu dia? Sesungguhnya rumah yang pertama diletakkan untuk manusia itu untuk ibadat, iaitu Baitullah yang berada di Mekah. Allah sebut apa? Sifat dia mubarakan. Yang pertama sekali yang diberkati.
Tengok Allah Ta'ala berkati dah ya, tengok sampai sekarang, sampai bila-bila insya-Allah. Itu saja yang menjadi kiblat bagi umat Islam. Wa hudan lil alamin, dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Tu ya. Baik, di sini juga sebenarnya adalah bantahan terhadap orang Yahudi. Sebab mereka mengaku mereka beragama Nabi Ibrahim. Tapi mereka tidak menerima ibadat menghadap ke Baitullah. Waktu mereka tak terima tadi. Jadi Allah Ta'ala menceritakan bahawa rumah ibadat yang pertama sekali yang dibangunkan untuk umat manusia secara umum sebagai tempat mereka beribadat, menyembelih, tawaf, mengerjakan solat, beriktikaf. Termasuk amal haji tak? Iaitu orang sebut lallazi bi Bakkah, yang terletak di Bakkah. Itu nama lama ya, itu di Mekah. Yang maksudkan ialah Kaabah. Kaabah ni yang telah dibina oleh Nabi Ibrahim AS dengan perintah Allah Ta'ala bersama anaknya Nabi Ismail. Baik, sedangkan golongan ahli kitab yang merupakan kaum Yahudi dan Nasrani ni, mereka mengaku mereka mengikut agama Nabi Ibrahim dan berjalan di atas jalan yang dibuat oleh Nabi Ibrahim. Tetapi mereka tidak mengerjakan haji di Baitullah. Sedangkan zaman Nabi Ibrahim Allah perintah dah supaya menyeru orang supaya melakukan haji. Tu nampak tak? Jadi dah lari dah tak? Dah lari dah amal ibadat mereka. Mereka tidak mengerjakan haji di Baitullah. Itu yang didirikan oleh Nabi Ibrahim dengan perintah Allah. Malah Allah perintahkan dia supaya menyeru manusia untuk mengerjakan haji, bukan di Masjidil Haram, bukan di Masjid apa? Masjid Al-Aqsa. Tapi kena pergi di Mekah. Buat haji di sana. Baik, sebab tu Allah jelaskan, inilah Mekah, tempat yang pertama sekali. Tu dah. Allah sebut mubarakan, yang diberkati. Maksud dia dengan apa? Dengan Quran Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jadikan kota Mekah itu dibangunkan sejak zaman Nabi Ibrahim. Sebelum tu tak kan? Sebelum tu kosong. Sampai sekarang cuba lihat, jadi maju dibangunkan dengan limpah penuh keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba lihat kita umat Islam satu dunia semua nak pergi belakang ke Mekah sebab keberkatan Allah tak di sana. Yang kedua, wahudan lil alamin, dan menjadi petunjuk bagi semua manusia, iaitu yang beriman. Baik, Imam Ahmad diriwayatkan daripada Abu Zar radhiyallahu anhu, katanya pernah Abu Zar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu masjidin wudi'a fil ardi awwalu? Qala al masjidul haram. Qultu summa ayu? Qala al masjidul aqsa. Qultu kam bainahuma? Qala arba'una sanah. Qultu summa ayu? Qala summa haisu adrakatka as-salatu fasalli fa kulluha masjidun. Ni ya. Jadi pernah ditanya oleh Abu Zar kepada Rasulullah. Jadi katanya, wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali didirikan? Dikena maksud dalam alam ini. Maka baginda berjawab, Masjidil Haram. Tu Masjidil Haram. Tapi bukan masjid raya yang ada sekarang tu, maksudnya tempat dia tu. Tempat dia. Baik. Kemudian masjid mana? Lepas tu masjid mana lagi? Tu. Maka Rasul menjawab lagi, Masjidil Aqsa. Tu Masjid Aqsa tu nombor 2 tu. Tetapi seolah kita nampak macam Masjid Aqsa dahulu. Sebab saya kata tadi, sebab cuba kita lihat, Nabi Ibrahim bukan duduk di Mekah, tetapi Allah perintahkan saja. Asas dia ada dalam dirikan Kaabah situ. Dekat Masjidil Haram. Baik, kemudian tanya ni lagi, berapa lama selang waktu antara jarak kedua-dua tadi didirikan? Baik, maka Rasulullah pun menjawab 40 tahun. Lama juga tak? Tu ya. Maknanya ada tu. Tu zaman Nabi Ibrahim kan? Sebab didirikan daripada Kaabah kan? Kemudian barulah ada Masjidil Aqsa. Jarak dia 40 tahun. Baik. Lalu tanya Abu Zar lagi, kemudian masjid mana lagi selepas itu? Tu ya. Maksud dia mana selepas 2 tadi. Baik, baginda menjawab, kemudian di mana sahaja engkau berada sedangkan waktu solat telah tiba, maka solatlah di situ, kerana semua bumi ini adalah masjid. Tu. Jadi ceritanya apa dah? Ya? Keberkatan tu, nampak tak? Sebab itulah siapa yang solat di Masjidil Haram tu,
pahalanya besar. Tu dikatakan 100,000 pahala. Berbanding pada solat 100,000 kali solat di masjid yang lain. Tu ya. Kemudian di Masjidil Aqsa separuh. Marut ya. Kemudian barulah masjid lain. Ini pada hadis ni, tapi kalau yang lain pun ada Masjid Nabawi itu tempat yang ketiga. Kemudian barulah masjid-masjid yang lain. Baik. Jadi Allah Ta'ala sebutkan itu Mekah. Mekah. Baik, kalau kita lihat pun sebenarnya ada zaman Nabi Adam AS, ya, sebabnya apa? Hawa diturunkan di Mekah. Hawa diturunkan di Mekah. Kemudian Nabi Adam di Ceylon dulu, iaitu sekarang Sri Lanka. Pertemuan mereka ini di Padang Arafah. Tu yang kita melakukan amal haji itu sebab nak peringatkan dulu, peristiwa-peristiwa yang berlaku pada zaman dahulu. Dia banyakkan pada tadi permulaan dia kena ukur yang Arafah tak? Sebab itu permulaan Nabi Adam dengan Hawa di alam ni, di dunia ni. Tu. Kemudian yang lain tu amalan haji berkaitan dengan perbuatan Nabi Ibrahim. Banyak tu. Baik, jadi Allah jelaskan tadi masjid yang pertama dia lallazi bi Bakkah, yang terletak di Mekah. Baik, Mekah tu Bakkah tadi ya. Bakkah itu adalah nama lain bagi Mekah. Yang terdahulu itu adalah pendapat paling masyhur dia. Baik, disebutkan demikian Bakkah tadi kerana tempat tempat itu dia kata membuatkan kebanyakan orang yang zalim, kalau pergi situ, orang yang buat jahat dan sebagainya, mereka pergi situ, mereka akan menangis. Betul? Satu dunia sekarang, cuba kita lihat, orang pergi situ dia akan teringat dosa-dosa dia sendiri, dia akan menangis di depan Kaabah. Tu ya, itu disebutkan Bakkah tadi ya. Tempat seolah macam insaf tadi. Baik, sebab dia ambil daripada daripada Bakkah. Itu bahasa Arab daripada Bakkah. Yang bermakna menangis. Bakkah makna menangis. Tu ambil dia Bakkah, tempat menangis dah. Di mana di situ mereka akan duduk bersimpuh, mendudukkan diri, tadarru', berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu dia makna apa Bakkah tadi lah. Daripada Bakkah makna menangis. Baik, ada pula yang mengatakan Bakkah tu dia makna di sana kerana manusia saling bersesak-sesak. Sesak. Sebab dia duk tawaf kan. Di sekeliling Kaabah tadi. Ini ambil daripada tabakka. Tabakka ni mana sesak, bersesak-sesakkan. Tu terbit daripada Bakkah tadi ya. Baik. Jadi ulama menyebutkan bahawa Makkah mempunyai banyak nama. Banyak nama dah, ya. Tapi yang paling masyhur sekali Makkah. Kemudian Bakkah yang tadi, itu nama awal, dan juga nama Baitul Atiq. Baitul Atiq ni rumah yang lama. Sebab dia rumah yang pertama sekali yang dibina dah. Kemudian dikenali Baitul Haram. Baitul Haram ya dah. Baladul Amin. Kota yang aman. Baladul Ma'mun. Ma'mun sama dengan keamanan lah. Dan juga Ummul Ruhum. Itu nama-nama dia. Ummul Qura. Ya dia kata. Kemudian nama Salah. Kemudian Al-Arash. Bukan orang Allah Ta'ala, Al-Arash nama dia tu. Dan juga nama dia Al-Qadis. Banyak nama dia. Kerana dengan perantaraan tempat ini, seorang dapat menyucikan diri daripada dosa dengan bertaubat sana. Sebab itu nama sebagai Al-Qadis. Dan juga dikenal sebagai Al-Muqaddasah, An-Nassah, Al-Basah, Al-Hatimah, An-Nassasasah, Al-Ra'as, Al-Kausa, Al-Baldah, Al-Baniyah, dan juga Al-Ka'bah. Banyak nama bagi Mekah tadi. Baik. Baik, dan kemudian Allah Ta'ala ceritakan pula apakah di antara tandanya yang terdapat di berhampiran dengan Kaabah tadi. Tadi Allah jelaskan apa? Supaya mengikut agama Nabi Ibrahim, itu agama yang lurus, agama yang benar. Jadi kemudian Allah jelaskan itulah tempat yang pertama
Ya, mana rumah ibadat yang pertama yang diletakkan kepada manusia untuk amal ibadat dulu. Baik, tengok ayat seterusnya. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Baik, daripada ayat-ayat inilah yang menjelaskan lagi, inilah yang Allah perintahkan Nabi Ibrahim supaya seru manusia supaya mengerjakan haji, dan disitulah syiar agama, ya. Baik, maka di antaranya menjelaskan terdapat istilah maqam. Maqam ni tempat berdirinya Nabi Ibrahim masa bina Kaabah tu. Jadi firman Allah fihi ayatun bayyinat. Tak. Padanya mata di tu ya, di Masjidil Haram tu. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata. Tanda yang nyata iaitu yang menjelaskan perintah Allah SWT kepada Nabi Ibrahim, ya. Yang maksudkan bukti yang nyata adalah yang menunjukkan Kaabah itu didirikan oleh Nabi Ibrahim. Iaitu Allah Ta'ala telah mengagungkan dan memuliakan Kaabah tadi. Tu sampai sekarang ada maqam Ibrahim, sebab tu bila orang tawaf, dah selepas habis tawaf 7 pusingan, maka disunatkan solat sunat tawaf, 2 rakaat berhampiran dengan maqam Ibrahim. Tu ya. Sebab tu Allah jelaskan tanda-tanda yang nyata itu apa? Yang pertama sekali Allah sebut maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim, ya. Maqam tu asalnya tempat berdiri dia, iaitu batu yang digunakan oleh Nabi Ibrahim. Dia pijak tu sebagai buat tangga tu dah. Ketika dia mendirikan Kaabah. Sebab Kaabah tinggi kan. Tu ya. Jadi tak sampai kan. Jadi dia letakkan batu jadi macam tangga tu. Itu sebagai makam tadi. Jadi maka Nabi Ibrahim menggunakan batu tadi untuk membangunkan tiang-tiang dan juga dinding-dindingnya. Jadi Nabi Ibrahim berdiri atas batu itu. Yang atas tu ditolong oleh anaknya Nabi Ismail. Baik, sebelumnya makam itu makam itu dia kata terletak tu pada dinding Kaabah. Tu sebab dia berdiri tadi. Baik, lalu tu kemudian pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu baik, dikebelakangkan sedikit. Dikebelakang belakang sikit, sebab apa? Sebab dah Kaabah tu kan, yang dia buat keliling 4 segi, kita lihat tu. Tu pada zaman dia tu. Baik, supaya apa? Supaya memudahkan orang nak tawaf. Kalau tidak kan ada makam. Tu ya. Makam apa yang Nabi Ibrahim tadi. Jadi supaya mudah orang lakukan tawaf dan tidak mengganggu mereka solat. Setelah mereka buat tawaf tadi. Senanglah orang lain duk pusing-pusing kan. Mereka ni duduk kat tepi batu tadi. Baik. Jadi sebab itulah kalau kita lihat maka disunatkan kita tu untuk solat selepas tawaf berhampiran dengan maqam Ibrahim. Dan ini perintah Allah. Tengok dan surah Baqarah ayat 125, tak sampai lagi ya. Allah sebut wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat solat. Tu Allah perintah dah. Ya, selepas mana? Selepas tawaf. Selepas tawaf maka 2 rakaat tadi berhampiran dengan makam Ibrahim. Baik, ya. Baik. Jadi sebab tu Allah jelaskan tadi, fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Padanya di Masjidil Haram itu terdapat tanda-tanda nyata. Ternyata itu adalah makam Nabi Ibrahim. Baik, Imam Aufi rahimahullah taala diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, maksud ini kata Ibn Abbas, maksudnya tanda-tanda itu tanda-tanda apa? Tempat Kaabah tadi, di Kaabah. Iaitu makam Ibrahim. Makam Ibrahim, dan kata Ibn Abbas lagi, dan masy'ar.
Masyar ni tempat-tempat pelaksanaan ibadat haji. Tu. Itu maksud dia kan bayinat tadi lah. Tempat-tempat buat haji tu semua adalah bayinat belaka. Maqam Ibrahim satu dan yang lain. Yang lain lagi banyaklah buat haji dah. Di Arafah dan sebagainya. Sementara kata Mujahid pula, maksud maqam Ibrahim ni bekas kedua tapak kaki Nabi Ibrahim yang terdapat pada maqam tempat dia berdiri tadi. Itu merupakan tanda yang nyata. Tanda apa? Nabi Ibrahim yang bina Kaabah. Baik, dan ini juga disokong oleh Umar bin Abdul Aziz. Semua hebat belakang dah. Al-Hasan, Qatadah, As-Sudi, Muqatil Hayyan dan ulama-ulama yang lain. Tempat berdiri ya. Itu yang paling apa dipegang sekali. Baik ya. Okey. Kemudian Allah jelaskan kelebihan tanah haram tadi. Wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa memasukinya maka amanlah dia. Tu dia. Siapa masuk aman. Insya-Allah tak ganggu dia. Iaitu tanah haram Mekah. Tanah haram Mekah. Apabila orang yang ketakutan masuk ke dalamnya, maka dia akan aman daripada segala ketakutan itu. Dan ini apa? Bukan baru berlaku. Ini terjadi sejak zaman jahiliah. Sejak zaman jahiliah lagi dah. Sebab itulah Hasan Basri radhiyallahu ta'ala pernah berkata, dahulu ada dia kata orang yang telah membunuh. Lalu dia meletakkan dia letakkan pada lehernya sepotong bulu. Bulu domba. Bulu domba macam kambing dia. Dan dia masuk kota Mekah. Apabila di sana bertemu dengan anak orang yang telah dibunuhnya, maka anak orang itu tidak akan membunuhnya sehinggalah kalau dia keluar daripada kota Mekah. Sampai gitu ya. Orang kenal dia ni bunuh ayah dia kan, tak boleh bunuh situ. Mereka hormat. Itulah di antaranya Allah jelaskan, siapa yang masuk ke dalam kota Mekah, insya-Allah dia akan amanlah. Baik. Dan samalah Allah sebutkan keamanan itu seperti dalam surah Ankabut ayat 7, ba'dzubillahi syaitanir rajim. Awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa taqattafun nasu min haulihim. Dan tidakkah mereka, iaitu orang musyrik Mekah tidakkah mereka memerhatikan bahawa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka, iaitu kota Mekah, tanah suci yang aman, sedangkan manusia sekitarnya rompak-merompak. Betul tu, zaman jahiliah lagi. Zaman jahiliah lagi dah. Kota Mekah ni mereka takut. Sebab ni mereka dengar tentang cerita Abrahah kan. Abrahah tadi. Jadi mereka hormat betul. Jadi hak sekeliling itu orang musafir pun mereka rompaklah, bunuh dan sebagainya. Tapi kota Mekah aman. Itu di antara tanda je. Baik, dan surah ini kelebihan dia. Dan surah Quraisy, selalu kita baca dah ayat 3 ke 4 Allah sebut, falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ini sebenarnya kelebihan Allah bagikan kepada penduduk kota Mekah. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Ya, semua Tuhan Kaabah saja yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Tu beberapa ayat tanda dia. Allah jadikan kota Mekah itu tempat yang aman. Baik, ya. Baik, termasuk yang diharam di sana, bila orang buat haji dah, berburu binatang. Tengok tak lihat ya? Tak. Nak ganggu binatang tadi ke, nak halau dia ke, tak boleh. Nak tebang pokok ke, nak cabut umpuk ke, semua tak boleh belaka. Sebagai hormat dah. Ini ada dalam hadis tentang apa? Kelebihan tanah haram kota Mekah tu. Baik, dalam kitab Sahihain Bukhari Muslim, ini seperti mana lafaz Muslim ada diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi kata Sayyidina Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tu. Ini hadis yang panjang, saya nak baca panjang. Di kota Mekah Nabi kata dah. Baik, pada hari penaklukan kota Mekah. Iaitu berlaku pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat tu ya. Pada hari Jumaat berlaku yang penaklukan kota Mekah tahun 8 Hijrah. Nabi ada dalam khutbah, tidak ada lagi hijrah selepas penaklukan kota Mekah ini, tetapi yang ada hanya jihad dan juga niat.
Jika kamu diminta untuk berangkat berperang, maka berangkatlah. Baginda juga berkata pada hari perangkatan Mekah itu, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan negeri ini, yakni kota Mekah, sebagai tanah haram pada hari Allah mencipta langit dan bumi. Maknanya sejak dulu lagi, ya, ia tetap menjadi tanah haram sebagaimana telah ditetapkan Allah sampai kiamat. Sesungguhnya tidak dihalalkan berperang di dalamnya bagi seorang pun sebelumku. Sebelum Nabi tak ada orang perang pun di situ. Dan tidak juga dihalalkan bagiku kecuali beberapa saat di siang hari saja. Tu ya, Nabi perang tak? Tu ya, masa dalam kota Mekah. Itu ya, itu pun sebentar Nabi kata. Dan setelah itu Mekah kembali menjadi tanah haram sebagaimana yang ditetapkan Allah Ta'ala sampai kiamat. Allah jaga ya. Tidak boleh dicabut tanamannya, tidak boleh dihalau haiwan, haiwan buruannya, tidak boleh diambil barang penemuan di dalamnya. Kalau jumpa barang tak boleh ambil kecuali bagi yang ingin mengumumkannya. Maknanya nak cakap siapa hilang barang tu boleh. Dan tidak boleh ditebang pokok-pokoknya. Tu Nabi beritahu dah. Baik, Al-Abbas, bapa saudara Nabi pula berkata, wahai Rasulullah, kecuali pokok idkhir. Itu ya yang dikata oleh Abbas. Kerana pokok itu digunakan oleh tukang besi, dan juga untuk membuat rumah-rumah mereka. Maka barulah Nabi kata kecuali pokok idkhir, pokoknya yang digunakan untuk mereka buat rumah dan sebagainya tadi. Itu yang dibenarkan oleh Nabi SAW. Tu ya. Jadi banyak lagi lah kalau kita lihat tadi. Baik, dalam sambungan hadis Nabi berkata, sesungguhnya yang telah menjadikan Mekah sebagai tanah haram adalah Allah, bukanlah manusia yang menjadikan tanah haram. Tidak halal bagi siapa pun yang beriman kepada Allah dan hari kiamat untuk menumpahkan darah di dalamnya dan mencabut pokok-pokoknya. Jika ada beralasan bahawa Rasulullah pernah melakukan peperangan di dalamnya, maka katakanlah kepadanya, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengizinkan bagi Rasulnya dan tidak mengizinkan bagi kamu. Tak boleh perang sana. Hanya pada Rasulullah ketika itu pun sebentar aja. Dan sesungguhnya aku hanya diizinkan melakukannya beberapa saat saja pada siang hari, iaitu pada hari penaklukan kota Mekah. Dan telah kembali statusnya pada hari ini. Tu Nabi kata, iaitu apa? Bila dah tawan kota Mekah sebagai tanah haram, seperti sebelumnya. Baik, hendaklah orang-orang yang hadir. Nabi kata hendak orang hadir ini yang dengar khutbah Nabi menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Tu ya. Baik, pernah ditanyakan kepada Abu Shuraih, apakah yang pernah dikatakan oleh Amrun kepadanya? Dicerita dia. Kata Abu Shuraih, baik, Amrun mengatakan, baik, aku lebih tahu tentang hal itu daripada engkau, wahai Abu Shuraih. Sesungguhnya tanah haram tidaklah melindungi orang yang durhaka, tidak pula orang yang lari dari qisas pembunuhan, dan tidak pula orang yang lari daripada qisas kejahatan. Tu nanti kena dulu ada. Dan diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, katanya dia pernah mendengar Rasulullah SAW sabda, la yahillu li ahadin an yahmila bi Makkah silah. Tidak halal bagi siapa pun dari kamu mengangkat senjata di kota Mekah. Tu hadis riwayat Imam Muslim. Dan juga riwayat daripada Abdullah bin Adi bin Al-Hamra Az-Zuhri, dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika mana dia berada di pasar di Mekah, wallahi innaki la khairu ardillahi wa ahabbu ardillahi ila Allah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Ini selepas Nabi SAW berpindah dah ke Madinah. Bila Nabi balik ke Mekah, Nabi kata, demi Allah, sesungguhnya engkau adalah bumi Allah yang paling baik dan bumi Allah yang paling dia cintai. Allah paling sayang tak? Seandainya aku tidak diusir darimu, seolah Nabi bercakap dengan tanah, kalau aku tak diusir darimu, nescaya aku tak akan pergi. Kalau aku tak dihalau, aku tak akan pindah. Subhanallah, itu tak? Baik, tak apalah. Dan kemudian tanda bayinat tadi Allah sebut. Tadi siapa yang masuk tadi aman tak? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini kewajipan sebagai menghormati Mekah tadi. Baik, mengerjakan haji adalah kewajipan manusia terhadap Allah, iaitu bagi orang yang sanggup, yang mampu untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah. Baik, ayat ini semua ulama, semua fuqaha
ya, berpegang inilah dalil wajibnya haji. Dalil wajibnya haji. Sebab tentang umrah, tentang umrah tu ada perselisihan pendapat. Ya. Kalau Imam Malik dan Imam Abu Hanifah sunat. Tapi kita Imam Syafi'i, anak murid dari Imam Ahmad wajib umrah, wajib bagi kita. Tu. Baik, banyak hadis lah tentang menunjukkan ibadat haji tadi. Tu ya. Baik, daripada inilah baik, seperti mana hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah Rasulullah dalam khutbahnya maka pernah berkata, wahai manusia, telah difardukan haji kepada kamu, maka lakukanlah haji. Ini jadi satu rukun ada Islam. Lalu seorang pun bertanya, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Setiap tahun kan nak buat tak? Biar Rasul hanya diam. Tapi orang tu ulang sampai 3 kali. Tak. Kemudian Rasul diam tak? Dia tanya 3 kali tak? Bila kali itu kemudian Rasul takut dia tanya lagi. Tu. Maka kata Nabi, seandainya aku kata ya, nescaya perkara itu diwajibkan setiap tahun. Mujur Nabi kata tak ya tak? Tidak habis dosa belaka itu setiap tahun. Tak kira Covid tak Covid ya. Dan pasti kamu tidak mampu mengerjakannya. Tu Nabi kata, kamu tak mampu kalau buat setiap tahun. Maka Rasul bersabda lagi, biarkanlah apa yang aku biarkan untuk kamu. Apa yang aku tak cerita jangan kamu jangan tanya. Kerana sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kamu disebabkan banyak bertanya. Mana pokok Bani Israel dulu. Dan mereka mengingkari Nabi mereka. Jika aku perintahkan sesuatu, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kamu. Dan jika aku melarang kamu, maka tinggalkanlah. Tu Nabi kata, buat gitu, apa yang aku suruh buat. Ya, apa yang aku tak suruh, biarkanlah itu. Baik, maka dikaitkan di sini masalah istita'ah, kemampuan. Bila sebut kemampuan ni, kita fahamlah. Sudut kesihatan, nampak tak? Sudut perjalanan, tu semua ada belaka. Ada cukup keperluan, keselamatan, termasuk sekarang ditambah lagi apa? Kota. Memang tabung haji pun istiharkan. Ulama kita kota juga termasuk kemampuan. Maknanya kalau orang dapat kota tu, maka dia ada kemampuan. Tu kalau tak dapat kota, belum wajib lagi. Sebab dia belum mendapat kemampuan. Okey, situ ya. Tu. Dah. Maka di antaranya antaranya kesihatan sendiri itu. Itu adalah di antaranya apa dia? Pernah dalam hadis Tirmizi daripada Abdullah bin Umar. Dia berkata, seorang laki-laki berdiri bertemu Rasulullah dan bertanya, siapakah orang berhaji itu Rasulullah? Mana siapa yang kena haji? Rasul menjawab, asy'asus tafilu, yang rambutnya kusut masai dan baunya tak sedap. Itulah. Lalu berdiri itu bertanya lagi, haji manakah yang paling afdal wahai Rasulullah? Haji yang mana hak elok sekali? Nabi kata al-ajju wasajju, yang bertalbiyah. Talbiyah ni lah labbaik Allah itu. Tu dah. Dan kuat sajju ni dia kata dan kuat mengalirkan darah haiwan korban. Maknanya apa? Dah bertalbiyah, pergi haji dan kemudian ada korban sebagainya. Baik, lalu lelaki yang lain pula bertanya, apa yang dimaksudkan dengan sabil? Sebab ada sabil dia. Maka Rasulullah menjawab, az-zadu warahilatu. Ini bekalan. Nabi kata bekalan kenderaan. Tu kan bekalan maknanya cukup keperluan dan kenderaan ada. Ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Baik, Imam Hakim diriwayatkan daripada Anas bahawa Rasulullah ditanya tentang man istata' ilaihi sabila tadi. Apa itu makna sabil? Rasul menjawab tadi bekalan dan kenderaan. Semua kena ada tak? Kemudian Imam Hakim berkata, baik kita baik sahih menurut syarat Muslim tadi. Tu. Kita Imam Ahmad diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas. Bin Abbas tak? Rasulullah bersabda, man aradal hajja falyata'ajjal. Siapa yang ingin menunaikan ibadah haji, hendaklah ia bersegera. Tu ya. Jadi maknanya kalau dapat cepat-cepat pergi. Ya betul lah sekarang cepat-cepat pergi. Tu. Zaman dulu kita Allah senang ya, zaman sekarang susah sikit. Tak ada. Baik itu yang Allah jelaskan apa? Ibadah haji itu menjadi wajib tadi. Baik. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata' ilaihi sabila tak? Tapi Allah jelaskan tak? Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ini Allah Taala bagi tak? Siapa saja yang engkar tentang ibadah haji tadi,
hukumnya kafir. Jadi nak menunjukkan apa? Dia jadi rukun. Tu. Baik, barang siapa mengingkari kewajipan haji, makanya Allah Ta'ala maha kaya, tidak memerlukan sesuatu daripada alam semesta ni. Kata Ibn Abbas, Mujahid dan ulama lain, maksudnya sesiapa yang mengingkar amalan haji, kewajipan haji itu bermakna dia telah kafir. Allah Ta'ala tak perlukan lagi padanya. Maknanya Allah tak akan lihat dia sebagai orang yang beragama tadi. Baik, Abu Bakar Al-Ismaili daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu katanya, maksud kata Sayyidina Umar ni, barang siapa mampu menunaikan haji namun dia tidak menunaikannya, maka sama sahaja atasnya. Apabila dia mati sebagai Yahudi atau Nasrani ataupun salah satu di keduanya. Subhanallah. Dia mampu tapi tak pergi, jadi macam Ahlul Kitab. Bukan orang Islam tadi. Baiklah. Jadi itulah. Itu orang apa? Pokoknya amalan haji itu satu kefarduan. Jadi rukun tadi ya. Jadi alhamdulillah ya. Jadi itulah di antaranya kita lihat tanda-tanda syiar yang dibuat oleh Nabi Ibrahim iaitu amalan haji. Sedangkan orang Yahudi, orang Nasrani tak pernah pun pergi haji situ. Jadi makna apa? Adakah mereka orang beriman? Jawapannya tidak. Habis tu je. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi fahaman kepada kita dengan ini dapat jadikan panduan akibat pengajaran untuk kita amalkan dan dapat boleh tawarkan kepada kita sini. Wala huna aqulu qawli hadza astaghfirullah lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya-Allah sekiranya tuan-tuan ada sebarang pertanyaan. Ada sebarang pertanyaan? Tak ada? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin ya masakin. Allahumma la nas'aluka khairan ma sa'alaka ibadak Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sa'alaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al al-Qur'ana syafi'an lana fid dunya wal akhirah waj'al lana syafi'an fil qabri wa fil mahsyar wa fil mizan fi sirat wa adkhilna al-jannata kal fasih birrahmatir Allahumma fini ma wa tarda. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa zidna yaqinan sadiqan wa zidna 'amalan mutaqabbalan 'indaka ya arhamar rahimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله